Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa alika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'matin wa kulli hal. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jal di atas segala nikmat, setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan kita berusaha untuk menzahirkan tanda terima kasih kita kepada Allah SWT. Dengan nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan itu dengan memberikan kita cahayanya, yakni iman, yang tidak boleh daripada lain, mestilah daripada Allah sahaja cahaya itu. Mengeluarkan kita pada kegelapan, minaz zulumati ilan nur, itulah Allah Azza wa Jal dengan melalui perutusannya, yakni para nabi dan rasul. Itulah kita melalui kalam ataupun melalui tariq nubuwah, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan guru utama kita, yang berusaha sekuat tenaga, yang berusaha sehabis daya, yang berusaha sehingga tak kenal apa erti putus asa untuk memberikan cahaya kepada seluruh umat. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi guru utama yang membawa kepada kebenaran. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita melahirkan rasa tanda terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jal dengan kita berterima kasih dengan pemberian nikmat yang besar itu. Ini Allah mendatangkan pengutusnya ataupun utusannya, itulah para nabi dan rasul, dan kita, utusan kita itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita daripada kejahilan kepada ilmu yang benar. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, boleh amal doa nurun nubuwah ke Ustaz? Boleh, dah dapat dengan cara yang benar, silakan, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang menonton pada pagi yang penuh barakah ni. Sidang penonton, sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi yang penuh barakah, kita berada di pagi 24 Ramadan, 23 Ramadan, ya. Kita dah berada pada pagi 23 Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Pejam celik, tinggal berbaki 7 hari lagi, dan kita sedang pun berada pada 10 fasa terakhir. Dan fasa ini tuan-tuan, fasa yang sangat penting untuk kita teruskan momentum kita untuk sentiasa berharap dan munajat kepada Allah SWT. Yang utama itu adalah memohon keampunan daripada Allah SWT. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Kerana apa tuan-tuan? Hidup ni antara kejayaan yang besar itu adalah dibebaskan daripada api neraka. Itu kejayaan yang besar. Para ulama mensyarahkan apa arti kejayaan. Ini kita tengok kejayaan kita perspektif dunia. Berjaya je benda je berjaya. Itulah. Jadi kita duk nampak kebendaan. Jadi sekarang ni kita kena tukar. Bagaimana melihat dari sudut kebenaran. Kejayaan yang sebenar itu, hakikat ataupun yang membenarkan, ataupun kejayaan yang mesti kita gunakan, itu adalah bebas pada api neraka. Suami boleh buat zikir sunat jadi wajib ke? Tak faham soalan. Dia zikir ni ingat Allah. Jadi untuk bila kata berbuat baik dengan suami itu tuntutan. Jadi itu kewajipan. Yang dikatakan zikir sunat ni zikir yang kita lakukan dengan sebutan. Itu sunat. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Itu semua sebutan tu semua sunat. Alhamdulillah, itu sunat. Yang dimasukkan zikir wajib ni adalah melaksanakan tuntutan. Apa gunanya kita zikir sunat melambak-lambak tetapi kita masih melanggar larangan Allah? Apa gunanya? Contoh kita bertasbih, contoh subhanallah bihamdi subhanallahil azim, hebat. Tasbihnya ringan di bibir tapi berat dalam timbangan. Tapi dalam tuntutan kita langgar. Yang kita engkar dengan perintah Allah, kita engkar dengan suruhan Allah, tapi kita zikir. Ini pernah terjadi tuan-tuan, yang mana mengikuti yang ditakdirkan sebagai ajaran sesat. Ajaran sesat ni antara yang kesesatan dia adalah dia tidak mengutamakan yang wajib. Contoh, tak apa, luaran tak penting katanya. Ni buka aurat ni, tapi dia amalkan zikir-zikir tertentu dengan ratus-ratus ribu kali dengan beranggapan bahawa dia dah melakukan zikir yang banyak. Dia dah buat zikir amalan-amalan yang banyak. Tapi amalan yang utama, zikir sunat itu hanya akan terkira, atau zikir yang sunat itu hanya akan diiktiraf oleh Allah Ta'ala sekiranya yang wajib itu kita benar-benar jaga. Ini apa zikir yang wajib? Ini ingat suruhan Allah, tinggalkan larangannya. Itu zikir yang wajib lah. Dalam dia terima kasih semua. Terima kasih semua kepada penonton. Terima kasih kepada yang mengucapkan selamat hari guru tu. Terima kasih. Saya tak layaklah digelar sebagai guru sebenarnya. Saya hanya penyampai. Guru ni sebenarnya martabat dia besar. Guru ni yang mempercaya ni martabat sangat besar. Jadi saya hanya penyampai sajalah. Penyampai saja. Penyampai sekadar tiru-tiru kalam ulama, ambil kalam-kalam tok guru, ambil balik, sampaikan. Saya menyampaikan balik bagaimana yang telah dibimbing oleh guru-guru yang sebelum ini. Yang utama guru yang mula itulah ayah saya, mak saya. Beliau lah yang bertanggungjawab membimbing kan, membentuk saya ni jadi begini. Kemudian guru-guru saya bermula pada sekolah menengah, sekolah rendah lagi dah ada dah. Ini guru-guru rohani. Bila sebut guru ni, sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT, kalam ulama itu guru yang dinisbahkan itu adalah sebab guru itu adalah pembimbing cahaya padanya. Cahaya yang dimasukkan di sini adalah bukannya kejahilan dunia, tapi yang paling penting itu cahaya menuju kepadanya. Itu guru-guru tu. Kita kena ada orang yang sentiasa membimbing kita kepada Allah. Itu yang kata dari kejayaan tadi. Kejayaan yang sebenar itu adalah membimbing daripada kita terjerumus ke lembah maksiat, atau membimbing daripada terjerumus ke lembah kehinaan. Itulah guru. Itu guru. Jadi bila kata yang membimbing itu, maka daripada dulu kita ni benak betul, buta kayu, buta perut, apa macam-macam perkataan tak nampak. Tiba-tiba hadir yang guru itu pembimbing, membawa cahaya daripada kita ni susah hati, hati kita lapang. Itulah Nabi SAW. Kan lagu Nabi SAW tu saya buat tu kan, Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang mulia, hadirnya kan, hadir dia, hadirmu bawa cahaya membimbing kita ke jalannya, gelap jadi terang, jiwa menjadi tenang, mengajak manusia mengenal Maha Esa. Tuh, ini pun sempena hari guru boleh ni.
Dia Nabi kita, lambang cinta yang nyata. Tak? Gitu. Nampak? Daripada tenang, daripada resah, jadi tenang. Itu dia. Itu iktiraf guru. Membawa hatinya lapang. Lapang dia. Guru-guru kita. Alhamdulillah. Jadi, setiap zaman, setiap fasa tu ada pembimbing-pembimbing. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Dah penting ada pembimbing membawa percaya. Itulah antaranya tuan-tuan sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Macam mana saya tak tahu lagu tu. Admin Surah Najahiyah tak tahu lagi ke? Ini dah tertinggal tu. Ini sahabat-sahabat kita, rakan-rakan seperguruan ini dah ada dah list dia. Cuba copy paste bagi kat admin Tuan Najahiyah kita ni, Surah Najahiyah. Surah Najahiyah ni surah seksyen 19 Surah Najahiyah, saya antara Allah takdirkan pengkuliah tetap di surah An-Najahiyah ni. Apa? Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang mulia, hadirmu bawa cahaya, membimbing kita ke jalannya, gelap jadi terang, jiwa menjadi tenang, mengajak manusia mengenal Maha Esa. Cipta dua lirik lagu. Hakikat cinta. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakah guru-guru, barakah guru-guru yang mana almarhum guru Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz, guru yang bertanggungjawab mentahqiqkan ilmu yang soft ni, yang tarik ataupun jalan yang menyebabkan kita berisyarah ni, antara itulah almarhum Tuan Guru Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz, kemudian Syekh Samah, guru Datuk Mufti Kelantan, Tuan Guru Datuk Mufti Selangor, Tuan Guru Niza, guru Perak saya. Lepas tu Tuan Guru Ustaz Ahmad Mustamam, pengetua saya dulu Samtas. Beliau antara seorang ahli hikmah. Tuan Guru Datuk Saleh Omar Al-Qari, itu guru Quran. Jadi yang utama tu Tuan Guru ayah saya lah, ayahanda saya, yang mana ayahanda saya ni Allah izinkan beliau berguru dengan Tuan Guru Haji Sahar Jeram. Boleh search Tuan Guru Haji Sahar Jeram ni. Tuan Guru Haji Sahar Jeram ni orang hebat. Ni pun wali Allah Ta'ala ni. Ni di tangan saya ni, ni ada kitab tulisan Tuan Guru Haji Sahar ni. Ada tulisan ni, Tuan Guru Haji Sahar ni 27 bulan 12 1996, nampak? Ada tulis lagi ni 1996, terbalik sikit lah tulisan dia. Ni ayah saya ni pegang sampai sekarang ni. Ini ada amalan ni, banyak ni. Amalan-amalan ni tulisan almarhum Tuan Guru Haji Sahar ni, Tuan Guru Sahar ni. Ulama-ulama lama kenal lah Tuan Guru Haji Sahar. Ni tangan saya ada amalan ni, bukan amalan ni. Tu ayah saya dapat. Tu Tuan Guru arwah tok saya. Arwah tok saya pun guru juga yang mengajar, membimbing. InsyaAllah. Mudah-mudahan lah kita doakan semua guru-guru yang sebutkan tadi, yang mungkin saya juga tak sebut ramai juga. Allah berikan rahmat, Allah cucuri makfirah, Allah berikan keampunan, Allah masukkan dalam syurga tanpa hisab. Ada yang bertanya tentang mak saya, betul, antara yang membimbing secara konsisten. Ni saya nak kongsi kisah lah, boleh? Ni eksklusif ni, sebenarnya guru ni. Bukan Samtas Sungai Besar, Samtas seksyen 11 Tengku Ampuan Jemaah, Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah seksyen 11. Ada Samtas juga Sungai Besar. Ni bukan, saya Samtas seksyen 11 Tengku Ampuan Jemaah. Saya nak kongsikan. Ada yang bertanya tu, rahsia ni. Ni pagi ni saya nak kongsikan eksklusif, pernah hari guru ni. Dia Samtas seksyen 11 Tanjung Garang. Apa Tanjung Garang tu? Jeram.
Ya. Ada cerita ayah saya ni, ni cerita tentang guru berguru dengan Ustaz Abu Bakar Imam Bilal Masjid Negara. Ustaz Abu Bakar ni Bilal Masjid Negara satu ketika dahulu arwah mak orang jeram. Ya, benar. Bantu share tu sementara saya cerita ni. Ada yang tak share lagi ni, terima kasih Tuan Haji Mak Muda. Tu dia direct nama. Bantu share. Topik penting pagi ni saya nak sentuh. Kita tentukan sambung syarahan kita. Ya, Ustaz Sahar jeram. Bagus Tuan Ainul Imania. Tu guru ayah saya tu. Ayah saya dapat kira sanad Al-Fatihah Ruqyah. Tuan Guru Sahar jeram ni, beliau special dapat berguru dengan Mufti Selangor. Atas pada Tuan Guru Ustaz Bahrum, atas lagi seorang saya lupa nama tu. Special Tuan Guru Sahar ni. Dia perlu dengan hikmah. Ustaz Nasoha tu kawan ayah saya. Masjid Subang tu. Ustaz Nasoha pun tak kenal. Ayah saya kenal Ustaz Nasoha, Ustaz Semungi, dua orang lama tu. Ustaz Nasoha tu kawan ayah saya tu. Rapat dengan ayah saya. Sudah pernah datang rumah lagi. Saya membesar dengan keliling guru-guru ni lah. Saya dibesarkan dengan suasana ayah saya bawa pergi jumpa Ustaz Nasoha. Kenal. Anak dia satu sekolah Samtas juga. Ustaz Nasoha tu. Masjid Subang. Masjid Ustaz Nasoha. Kenapa Puan Mahabah Roziah? Tak. Sekolah Samtas ni tengah-tengah dekat Masjid Shah Alam. Siapa nak tahu sekolah Samtas tu tengah-tengah tu. Dekat Masjid Shah Alam tu ada satu sekolah. Dia terselindung sikit. Dia sebelah dengan Balai Polis. Balai Polis seksyen sebelah Shah Alam. Okey. Okay. Ustaz Sahar, Ustaz Semungi, Ustaz Muhyi. Okey. Saya tak nak cerita tentang keluarga saya. Tak nak tentang saya. Cuma saya tentang guru ni sikit. Saya nak kurangkan. Tentang saya ni tak penting. Kita belajar tentang ibrah guru sikit. Saya mukadimah dulu sikit. Ayah saya ni, cerita sikit. Waktu saya lahir, tak payah bila tak penuh lah. Tak perlu. Ayah saya ni, waktu saya lahir, ni cerita pada mak saya cerita. Saya lahir operate. Waktu saya nak lahir operate, ayah saya kena pergi belajar Al-Quran di Masjid Negara. Dan mak saya ditinggalkan begitu je. Mak saya cakap, pergilah. Waktu tu tahun 86. Tahun 86. Cerita dia. Pernah ikut pengajian Ustaz Nasrah? Bagus, alhamdulillah. Beliau antara seorang yang ada dia panggil izzah dia. Ustaz Ustaz Nasrah ni orang hebat. Rapat dengan Sultan Selangor ni. Ustaz Nasrah ni rapat dengan Sultan Selangor. Baik, balik cerita tadi. Saya cerita yang ni, part ni, saya tak cerita lain. Jadi waktu kelahiran tu, saya lahir Caesar, operate. Dah patutnya ayah saya dekat situ, tapi ayah saya tak ada. Biasanya kalau nak lahir ni, biasa suami berada di samping lah, melibatkan nak bedah-bedah ni kan. Melainkan kalau suami tu kahwin lagi lah. Ada jenis yang kadang-kadang yang kahwin lagi ni, yang jenis polistri ni, poligami, kesian. Ada pula isteri tak bagi jumpa anak tengah nak lahir. Pelik-pelik saya jumpa. Ada kisah macam tu. Kena lahir seorang-seorang. Ada lah. Kejap kedua cerita ni. Saya ustaz lahir seorang, dia ustaz suami. Itu jenis suami. Jenis polistrin. Ini waktu mak saya nak lahirkan saya waktu tu. Patutnya ayah saya kena ada kat situ. Tapi bertembung dengan pengajian kelas Al-Quran. Dan ayah saya pilih untuk pergi kelas Al-Quran. Waktu tu. Dan mak saya redha. Mak saya kata, tak apalah, pergilah bang, kata. Apa yang berlaku di Masjid Shah Alam? Di Masjid Masya Alam lah. Di Masjid Negara. Di Masjid Negara waktu tu ada dekat 500 lebih pelajar. Ustaz Abu Bakar ni, Ustaz Abu Bakar Masjid Negara ni ada 500 lebih pelajar waktu tu. Belajar Al-Quran, tajwid. Dan waktu tu, dan di saat nak lahir tu, ayah saya bagi tahu dekat, pergi depan jumpa Ustaz Abu Bakar ni. Bagi tahu isteri saya sedang berada di labor room, operate. Operate tu. Operate. Ya, jadi bila kata operate,
operate tu, maka dan lahirnya songsang lah. Ini kisah dia. Ini penting. Dan ayah saya kata, buat apa duduk situ pun. Duduk situ, tunggu buat apa? Maka pergilah belajar. Dan waktu itulah Ustaz Abu Bakar ni, dengan ada 500 pelajar ni, anak murid waktu itu, ketika itu, berhenti seketika dan sedekah Fatihah. Itulah dia. Allah rezeki yang saya kat situ lah. Sedekah Fatihah. Dan seramai-ramai itulah sedekahkan Fatihah sewaktu nak melahirkan saya itu. 500 lebih orang. Di majlis ilmu Majlis Al-Quran di Masjid Negara. Suatu ketika dahulu. 34 tahun yang dulu. Allah. Cerita sikit lah tentang guru ni. Ustaz Abu Bakar. Dan saya ni ketika sedang berguru. Yang penting kita kena berguru. Carilah guru. Cari guru, belajar. Letakkan diri kita dalam suasana majlis ilmu. Apa-apa hal kita ada jemaah yang belajar, kita boleh saling mendoakan, maka barakah turun. Asbab penuntut ilmu. Asbab penuntut ilmu. Maka itu 500 orang lah dengan doa seorang guru supaya dipermudahkan, maka lahirlah guru guru itu sedekahkan Fatihah 500 orang. Dan ketika itu kita letakkan nama itulah, mak saya ni akan kata-kata syurga. Saya Ustaz Abu Bakar juga, alhamdulillah pernah. Ustaz Jenderal Harun tak sempat masuk kuliah pagi ni. Sempat juga ke? Oh gitu. Memang anak muridnya ramai. Anak murid Ustaz Abu Bakar ni ramai. Alhamdulillah. Takdir. Ini tahun 86 cerita ni, Puan Alia. Tahun 86. 34 tahun yang lepas. Khair. Jadi itulah asbab, gitulah doa. Jadi jangan putuslah berdoa, doa yang baik-baik, doa dari hati. Doa dari hati. Insya-Allah khair. Cukup setakat tu, khalas. Baik. Jadi penutup nanti saya cerita sikit pengalaman lah dengan guru-guru ni supaya ambil ibrah dan iktibar. Dan Allah berkati kita semua. Insya-Allah, insya-Allah. Sebab tu saya katakan kena sentiasa letakkan diri dalam majlis ilmu, kemudian niatkan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah. Ada sendiri yang pergi. Betul Puan Mabah ramai kan? Betul, Ustaz Abu Bakar. Ustaz Abu Bakar. Dia anak murid waktu tu memang ramai, penuh, melimpah-limpah. Allahu Akbar. Dekat Masjid Negara tu, Masjid Negara. InsyaAllah, alhamdulillah. Alhamdulillah, khair. Baik, kita sambung pengajian kita. Tadi saya tengok penutup kongsi lirik boleh. Ada yang baru ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang baru mengikuti. Dan kita ni dah masuk ke siri berapa pun, wallahualam saya tak kira. Cuma nak beritahu dalam edisi Ramadan ni, edisi khas Ramadan, saya buat satu syarahan yang tersusun, yakni ada berjadualnya. Yakni dia punya mauduk besarnya adalah menuju ke syurga, kembali kepada Allah. Road to Jannah, back to fitrah. Ni saya nak recap sikit, nak buat satu khulasah sikit bagi yang baru. Road to Jannah, back to fitrah. Itu kita panggil tagline lah. Kita panggil kita punya hala tuju kita. Kita sedang membincangkan topik pengajian yang menuju ke road to Jannah, back to fitrah. Dan semua orang kata nak menuju ke Jannah. Semua kata nak menuju ke syurga. Tapi jalannya bagaimana? Adakah jalannya dengan sekadar kata-kata saja? Ataupun hanya jalan dengan pengetahuan agama saja? Ambil ilmu dan dengar saja? Tidak. Untuk menuju ke syurga, perlukan bimbingan dan latihan. Latih tubi untuk kita menuju kepadanya. Dengan cara apa? Dengan kita melalui kembali kefahaman di dalam kehidupan ini. Dia bukan sekadar pengetahuan agama. Untuk ke syurga bukan hanya untuk pengetahuan agama. Untuk ke syurga ni mesti ada pegangan agama. Ke syurga ni pegangan agama, bukan pengetahuan agama. Ramai orang ada pengetahuan agama, tetapi bila mari pening. Pegangan agama ni pening. Okay? Jadi itulah cerita bawa umur dah bagi 86, dah tahu dah umur. Alhamdulillah. Apalah, anak dah 9 dah. Allah takdir anak sini 9 orang. Faham lah.
Baik. Terus, jadi menuju ke syurga bukan dengan kata-kata. Saya nak ke syurga, saya nak ke syurga. No. Semalam kalau kita kaitkan balik dengan kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, pendusta agama atau pendusta cinta Allah. Iaitu di saat diuji, dia berpaling. Di saat diberi duka, dia sengsara. Dia mula tidak menjalankan ketaatan. Nah, syurga, semalam kita dah cerita. Syurga dikelilingi dengan perkara duka. Neraka dikelilingi dengan perkara yang suka. Jadi kehidupan penuh dengan suka dan duka. Berhati-hati berhadapan dengan suka dan duka dalam kehidupan, kerana penentu ke syurga atau ke neraka. Nampak? Sebab tu kita syarahkan kembali kehidupan. Saya dah tahu dah Ustaz pengalaman agama. Tak apa, saya agama saya tahu dah, tahu benda. Kalau nak tengok dia benar-benar faham tentang agama, lihat kehidupan dia. Ni kata tadi akhlak. Lihat kehidupan dia. Saya sangat teliti bab ni. Sebab itu saya akan kongsikan dengan pengalaman tuan-tuan guru. Mereka bukan hanya mahir dalam kata-kata, tetapi dalam kehidupannya, subhanallah, luar biasa. Kehidupannya bukan syarat dengan amalan yang dahsyat-dahsyat kadang tu. Tapi dengan kalam hikmahnya, dalam keadaan dia melihat kehidupannya, dalam dia merungkai permasalahan dia, kata-katanya, semuanya menusuk di jiwa. Ni yang hebat. Kita jangan mandang endang. Mana endang pula. Mana endah, mana enteng. Kehidupan lah. Kita asingkan. Sedangkan untuk menuju ke syurga, Allah akan nilai kehidupan kita. Bukan sekadar amalan. Ingat, saya dah sentuhkan. Amalan itu terkesan dengan kehidupan. Kalau kehidupan dia ini faham, mantap, maka amalan dia akan matang. Kenapa anak-anak muda susah untuk beramal? Why? Cuba yang dalam ni yang ada anak-anak muda. Cuba faham. Yang ada anak muda. Cuba. Cuba. Kenapa? Payahlah Ustaz nak bagi mereka ni nak beramal. Kenapa ya Ustaz? Doa pun kadang main-main. Doa macam tu je. Kadang-kadang tangan letak kat peha. Kenapa ya Ustaz? Sebab mereka masih belum faham kehidupan. Mereka belum ada satu dipanggil kematangan dalam kehidupan melalui jalan-jalan ujian. Sebab tu dia kena diuji. Bila datangnya ujian, yang memberi kesan kepada ujian itu adalah keimanan. Bila amalan ni dia akan matang bila iman dia matang. Kita dah lama solat dah tuan-tuan. Bukannya sehari dua solat. Tapi kenapa solat makin tua makin lain rasanya? Sebab makin banyak masalah. Macam salah doa dia, Allah, makin banyak nak harap pada Allah ni. Nampak dia dah mula nampak kebergantungan kepada Allah macam mana. Dan ada juga yang dah berusia yang makin tua pun tak berubah perangai sebab dia masih belum matang dalam kehidupan dia. Dia masih belum matang dalam kehidupan dia. Jadi bila belum matang dalam kehidupan, dia hanya ada pengetahuan agama tapi tidak matang dalam pegangan agama. Kematangan dalam pegangan agama bukan diukur dengan berapa yang dia tahu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ilmu yang dikira itu adalah ilmu yang manfaat, yang diamalkan, yang dihayati, bukan sekadar tahu. Jadi dalam kehidupan kita ni, berapa banyak kita cuba absorb, kita serapkan pengetahuan agama dalam kehidupan kita. Nampak? Sebab dia belum sampai sebab dia tak faham tentang apa itu erti kehidupan. Dia masih tercari-cari, masih duk terfikir pasangan, masih tentang awek sana, awek sini mungkin. Nak kahwin ke ataupun masih sibuk dengan pelajaran dia ke, kerja belum ada, masih main dengan game ke. Dia ingat, nanti kerja nanti senang lah, ataupun ingat kahwin nanti okey lah. Ingat nanti dia jumpa orang yang disayangi, maka bahagialah hidup dia. Maka sangkaan-sangkaan itu perlu dihancurkan melalui jalan ilmu kehidupan. Nampak? Ni dia nak bagi tahu tadi, mana yang baru tadi. Bagian mana tak baru tadi kita nak bagi tahu. Maka sebab itu ada syarah hakikat kehidupan. Syarah hakikat kehidupan. Sebab ingat, amalan itu menjadi matang dan masak bila dia faham. Dua faham. Kefahaman yang pertama, kefahaman di dalam amalan itu sendiri. Iaitu fikih dipanggil. Amalan agama. Yang kedua dan utama, amalan yang dia faham melalui kehidupan. Kehidupan ni amalan apa? Iman.
Kehidupan ni perbincangan iman sebenarnya. Sebab apa? Kehidupan berkisah tentang suka dan duka. Ingat, suka dan duka ni berkaitan dengan syurga dan neraka. Bila cerita syurga neraka, itu cerita tentang bab iman. Cerita syurga neraka dia iman. Nampak? Jadi kehidupan berkisar tentang iman. Itu dia. Dan iblis gagal dekat mana? Iblis gagal dekat kehidupan. Iblis gagal dekat kehidupan, bukan dia gagal dekat amalan. Sebab tu ulama kata faqihu wa fid din. Din yang pertama, pengajian agama. Tahu serba-serbi. Kalau kita tahu dia ni tahu macam-macam, tapi hidup mulut tak boleh sin. Bongkak, sombong, boleh bercakap. Itu kehidupan lah tu. Nah, jadi itu dah. Sebab tu kita kata road to jannah, back to fitrah. Kalau nak ke syurga, dia akan pergi kembali kepada fitrah. Boleh tak kalau kita test dia orang? Jangan. Tuhan kekuatanku yang ikhlas. Tak perlu tes-tes. Kerana bab test ni Allah sendiri akan sampaikan. Setiap orang without fail, tanpa yang terkecuali, pasti akan diuji. Ini Allah kata dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyusraku qalu amanna. Apa kamu menyangka kamu dibiarkan begitu saja setelah kamu mengatakan qalu amanna? Ya, aku orang beriman. Lihat, iman bukan dengan kata-kata saja. Iman bukan dengan lafaz lisan. Tidak cukup dengan lafaz lisan, tapi iman dengan lafaz pembuktian. Buktikan keimanan itu dengan Allah datangkan ujian. Apa ujian? Ujian suka, ujian duka. Dua-dua ujian, benar. Ujian senang, ujian susah, itu ujian. Maka dalam mencari kehidupan, nampak tidak? Dalam kita berjalan mencari kehidupan, saya kahwin muda, tak ada masalah. Saya kahwin umur 21. Saya kahwin umur 21 puan. Tak ada masalah kahwin muda pun. Masalahnya sekarang adalah tak kerti bahasa. Suruh ngaji, suruh faham, tak mau. Saya kahwin muda. Ada orang TV kahwin muda. Saya kahwin muda umur 21. Lepas tu umur 28 kahwin lagi. Faham-faham lah. Kan? Tak ada masalah pun. Dia bukan masalah kahwin muda, kahwin tua. Masalahnya lah dia faham bahasa ke tidak. Kadang-kadang tua-tua pun tak faham bahasa. Sama je. Malah kadang-kadang yang muda ni belajar dengan contoh buruk daripada orang-orang tua. Hati-hati. Tak maaf, saya cakap kebenaran. Orang-orang muda dia belajar dengan doktrin orang-orang tua yang kecewa. Kerana kekecewaan, kejahilan dia di zaman muda, dia terbawa-bawa sampai ke tua. Lalu dia bagi doktrin-doktrin yang tak masuk akal kadang-kadang. Jadi orang muda-muda yang jahil ni dia belajar. Kalau tengok mak aku, poligami ni memang mak aku sengsara. Tengok tu mak aku. Tengok ayah aku. Dia belajar. Kerana kejahilan dia tu, waktu muda dia tak nak belajar. Waktu muda tak nak dia faham. Jadi kejahilan tu terbawa-bawa sampai dia ketua. Lalu orang muda yang jahil, dia ingat tua tu lah. Belajarlah dengan orang tua. Tak semua orang tua boleh dia belajar. Sebab ada benda yang belajar pada pengalaman yang merosakkan. Pengalaman yang merosakkan. Tak boleh pakai. Apa bukti merosakkan? Dia tidak bicara melalui ketenangan. Semuanya hati. Sakit hati, susah hati. Sakit hati, susah hati, tak puas hati. Tak ada yang menenangkan perbincangan itu. Tak ada yang menenangkan. Tak ada yang boleh mengajar tentang erti ketenangan. Sebab tu saya mula asaskan, jangan belajar dengan pengalaman. Jangan belajar dengan pengalaman semata-mata. Belajarlah melalui kebenaran. Sebab tu agama juga jangan belajar dengan orang. Dengan orang maksudnya jangan tengok perangai orang. Sebab agama tidak terzahirkan kadang pada orang itu. Tapi belajarlah agama dengan kalam-kalam yang benar. Yang Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama, ijma' qiyas. Tengok kalam. Dan jangan terkejut kalau kita je yang mengamalkannya. Orang lain tak nak amal. Contoh, dalam bab inspirasi kehidupan. Ramai orang mencari inspirasi kehidupan dengan kisah suka dan duka je.
dia ambil kisah-kisah kesedihan, ambil pengajar daripada kesusahan orang. Yang kita ni dah belajar, tak ada nak fikir suka-suka, nak fikir duka-duka dah. Fikir apa yang disampaikan kebenaran. Akhirnya tiadalah pergaduhan. Bila dah belajar ikut kebenaran, ingat, cari inspirasi yang benar. Bila cari inspirasi yang benar, dia belajar dengan kebenaran, bukan ambil kisah orang. Jangan belajar daripada kisah orang, sebab kisah orang belum tentu kita boleh pakai. Tapi kalau kisah itu ada kebenaran dan orang yang menyampaikan itu mengolahnya jadi kebenaran. Apa maksud jadi kebenaran? Dia sandarkan pada ilmu balik. Dia kembali kepada Al-Quran, dia kembali kepada Sunnah, bukan sekadar cerita pengalaman hidup je. Maka baru boleh ambil. Sebab tu hati-hati, sebab tu kena ada ilmu kebenaran dulu untuk memisah-misahkan. Memisah-misahkan dulu. Kira benda. Jadi caranya bila kata kehidupan, bila balik kepada kebenaran, maka dia membawa kita kepada ketenangan. Membawa kepada ketenangan. Jangan hati-hati, hati-hati. Jadi makan garam lebih akhirnya tinggi. Itulah dia. Belajar dengan keimanan, belajar dengan kebenaran. Maka carilah orang-orang yang benar-benar. Itu pentingnya guru tadi. Itu pentingnya guru. Guru ni benar-benar menterjemahkan keimanan, kehidupan mereka. Sebab tu hidup, tengok kehidupan. Tengok dia dengan isteri macam mana, tengok dengan anak-anak macam mana, tengok dia berhadapan dengan suka macam mana, tengok dia berhadapan dengan duka macam mana. Tujuan kita ikut guru tu nak tengok kehidupan mereka. Sebab kitab dalam buku ni banyak, tapi yang sebenarnya nak diikut itu sebab tu Nabi bagi garis panduan. Belajar dengan akhlak. Akhlak itulah guru tu. Itulah Nabi SAW mencerminkan akhlakul karimah. Jadi kita pun mencari inspirasi, kan? Mencari inspirasi. Kalau tidak mencari ikut akhlak perbuatan orang, memang kita akan belajar dengan perbuatan orang banyak. Kita tiru-tiru perbuatan banyak, kan? Sebab tu pentingnya perbuatan yang bersandarkan kebenaran. Af'al, perbuatan mesti bersandarkan kebenaran. Jadi inspirasi yang benar ni, contoh kan, bila dia cari kebenaran, akhirnya dia tak ada dah gaduh-gaduh. Orang pelik. Orang pelik. Kembali kepada fitrah. Ini kembali kepada Allah. Kenapa Ustaz bila bincang macam tahu ilmu, tapi kenapa tak dapat diamalkan? Sebab ilmu diamalkan dengan hati. Fitrah pada hati. Ilmu pada akal. Ilmu pada akal, Puan Hafizah Harun. Ni, ilmunya sekadar dia bincang tahu tu pada akal. Tapi nak tengok di mana fitrahnya, di hati dia. Kenapa sukar untuk amalkan? Kerana hatinya ada apa? Sebab tu inna amalu binniyat. Inna amalu binniyat. Nampak? Jadi adakah hatinya itu benar-benar berkata dengan kebenaran? Contoh, sebut tentang sabar. Sebut macam tahu, tapi melaluinya bagaimana? Sebut tentang sayang. Sebut macam tahu, tapi melaluinya bagaimana? Sebab tu ilmu tu yang sebenar tu fis sudur, di dalam hati. Sebab itu kata fitrah, kembali kepada fitrah tu adalah bersih hatinya. Itu fitrah. Belajar dengan siapa bersih hati? Belajar dengan budak-budak yang belum balik tu, ahli syurga. Bersih hati mereka. Hati mereka bersih. Tujuan kita beramal itu sebenarnya nak menzahirkan bersih hati, bukan beramal dengan busuk hati. Dia jadi fitnah dalam amalan ni apabila kita beramal pada masa yang sama kita bawa busuk hati. Itulah ada perbincangan tentang munafik. Nampak tak? Itulah namanya ada perbincangan tentang munafik. Nampak? Hanya berpura-pura dalam perbuatannya tapi tidak benar dalam keimanannya. Jadi Allah datangkan ujian. Allah datangkan ujian untuk menguji apa yang ada di dalam hatinya. Sebab tu tadi Puan yang bertanya tadi itu kata kenapa ni dia tidak boleh amalkan? Puan Hafizah. Sebab dalam hatinya kita tak tahu, hanya Allah je tahu. Maka Allah tahu, maka Allah ujilah. Sebab tu setiap orang tanpa ada yang terkecuali pasti akan melalui ujian. Maka kita pun tukar, payahlah Ustaz melalui ujian ni.
Beruntunglah diuji, kerana akan menentukan sama ada naik darjat atau tidak. Baguslah kena uji. Syukur dengan ujian. Sebab nak bagi tahunya, orang bukan Islam, yang orang tidak beriman tidak diuji. Sebab apa? Sebab tak layak diuji. Mereka ni Allah kata tak payah, yang diuji hanya orang beriman saja, layak masuk peperiksaan. Nampak? Itu. Baik. Ada yang menganggap sabar itu hanya membiarkan saja apa. Itu makna dia tak belajar lah. Sabar bukan membiarkan. Sabar, kata ulama, itu adalah taat pada tuntutan dan suruhan. Sabar meninggalkan maksiat. Sabar melaksanakan tuntutan. Sabar dalam memahami kehidupan. Nampak? Jadi sebab itu ada perbincangan tentang munafik. Sebab tu bila kata kita syarah balik kehidupan, maka kita nak tengok balik kefahaman kita bagaimana dalam kita menilai kehidupan ini. Banyak kadang-kadang tu salah faham. Sebab kehidupan kita bercampur aduk antara keduniaan dengan akhirat. Kita kadang-kadang tak tahu macam mana nak, mana satu ni ustaz. Jadi kita dah bagi solusi, iaitu kita kena tauhidkan dia. Itulah nama kajian tauhid dan tasawuf. Rumus akidah. Macam mana ada yang kata ujian itu adalah kafarah dosa-dosa dulu? Ya. Yang ni Nabi kata maafkan dia dosa. Antaranya itu kadang-kadang tidak terampun dengan sekadar istighfar, tapi kena lalui dengan jalan kesusahan. Penghapus dosa. Sakit itu penghapus dosa. Ujian-ujian yang menyakitkan, kalau dia ridha, itu penghapus dosa-dosa dia. Itu nama kafarah. Allah bagi dekat dunia dulu, bagi dia sedar. Dia sedar, lalu dia bertaubat dan dia kembali kepada Allah. Itu kafarah. Sebab tu jangan rasa selesa dengan aku tak ada uji, aku okey je. Belum tentu kafarah dosa. Ada ujian itu meningkat darjat. Kafarah ni kalau hati dia sakit, dia rasa terbeban dengan ujian itu, dia kafarah ni pembersih, membersih dosa ni. Dosa tu pedih, dosa tu sakit. Ciri dosa tu adalah dia dalam hati dia panas. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati dia sakit. Baik, yang sakit-sakit ni, apa saja yang sakit semua bersih dosa. Sakit, kena sakit, luka, bersih dosa. Sakit hati, sebenarnya dia nak bersihkan dosa. Aduh, sakit hati, baru tahu hati dia sakit. Mana hati dia tu ada dosa. Okey, baik. Maka ujian pun datang. Ujian sampai menguji keadaan seseorang itu, lalu sakit hati dia. Maka hati sakit tu dosa. Sekiranya hati sakit itu dibersihkan melalui ujian tadi, maka hatinya akan berubah menjadi hati yang tenang, nafsul mutmainnah. Maka ujian setengah orang itu, yakni orang yang Allah nak angkat darjat, maka walaupun diuji tetapi hati dia tenang. Ini ujian pengangkat darjat, mengangkat maqam. Tapi sekiranya ujian itu menyebabkan bila datang hentaman tapi hatinya makin sakit, lalu dia ikutkan kesakitan itu, dia tunjukkan kemarahannya, dia zahirkan kerosakan, maka dia dah gagal melalui ujian itu. Maka rosaklah dia, barulah dikategorikan sebagai gagal. Itu. Jadi maknanya bila hentaman baru tahu, bergoyang hati, berombak dada, kena kadang-kadang dengan soalan pun dah pening dah. Nampak? Suami kau tak nak kahwin lagi ke? Wah, berombak dada, berombak. Jangan tanyalah ustaz soalan ni. Dia berdesing telinga ni. Contoh, dia ada soalan-soalan yang dia akan pergi menggoncang hati. Contoh, kalau kita tak puas hati dengan seseorang tu, kita sebut nama dia, naik darah. Ataupun ada benda-benda dia panggil hot button. Dia trigger. Sebab ini berkaitan dengan surah Al-Baqarah 155. Allah berfirman, walana beluannakum bisyai'im minal khauf. Demi sesungguhnya aku akan uji kamu dengan ketakutan. Takut tadi. Sebab bab duit dia jadi takut, gemuruh. Sebab bab suami dia jadi gemuruh. Sebab bab anak dia jadi gemuruh. Sebab bab rezeki dia jadi gemuruh. Sebab bab masa depan dia jadi gemuruh. Sensitif dia panggil. Maka jangan maka hati dia sakit tu, ada problem. Sebab tu antara kaedahnya dalam pengajian hakikat kehidupan ni, saya suka tanya benda-benda kontroversi. Tak apalah kalau orang salah faham pun tak apa. Saya tak masalah, sebab kita tahu apa yang kita sedang buat ni. Kontroversi. Sebab begini, kalau doktor dia akan cek tempat sakit, dia akan picit lah. Kalau kata ni sakit sendi lah, dia pegang-pegang sakit.
Picit-picit sakit. Ada sakit doktor. Mana ada sakit lah tu. Dia picit, dia cek. Bila kita sentuh dan sakit, maka sakit lah, ada problem lah tu. Tapi kalau kita sentuh tak sakit, mana okey lah, sihat lah. Dia cara dia tu. Sebab hati-hati dengan kata-kata, hati-hati dalam tanya soalan, hati-hati dengan lontaran pendapat dan pandangan. Sebab tu penting kena tekan. Badan yang sihat kalau ditekan tak sakit. Badan yang sakit ditekan, kadang-kadang tak tekan pun sakit dah. Tertekan dia panggil. Mana badan dia sakit lah tu. Sebab tu kan kadang ada aku panca kan, jalan yang batu-batu tu kan. Dia jalan atas tapak kaki. Mana yang muncul-muncul tu sakit. Dia sakit. Mula cari lah. Cari. Apa sebab? Sebab tu dalam hidup orang beriman, dia tak ada benda yang sensitif. Tak ada. Dia sensitif satu dia. Tentang agama, tentang Allah. Aku tang Allah ni aku pantang, jangan buat main dia tu. Tang Allah dia sensitif. Tang agama dia sensitif. Tang Rasulullah dia sensitif. Tapi tang diri dia, tang kehidupan dia tak sensitif. Dia tak ada, dia tak melenting dengan kehidupan. Tapi kebanyakan dia terbaliklah. Kalau tak ngaji bab hakikat kehidupan ni, kita akan melenting kat kehidupan. Tengok tuan-tuan. Tak percaya itulah. Sebab tu kadang pengajian ini senang cerita ginilah. Wajib lah, sebab dia berkaitan dengan iman. Sebab nak tengok di mana hot button kita. Di mana hot button kita. Sebab dan punca yang tak ada rasa itu untuk cari ilmu. Sebab dan punca yang tak ada rasa untuk cari ilmu. Sebab dia hati dia sakit. Hati yang sakit dia tak ada rasa lah. Macam contoh, kita bila tak lapar, tak carilah makan. Jadi macam mana rasa nak cari itu datang? Allah bagi ujian. Ya, Puan Hafizah, kadang-kadang cuba perhati, bila orang uji, contoh dulu kita kahwin okey, dia suami isteri, siap apa honeymoon, moon je lah, seronok dia, tak fikir dah ni, tak fikir nak jemaah ke, tak fikir nak buat solat hajat ke, nak doa pun macam biasa je, lepas ni jemaah pun solat biasa je, dan dia okey je. Dia rasa macam yang macam mana cerita tentang diri, tukar-tukar pendapat, tukar-tukar pandangan, cerita tentang apa nak ada kat rumah. Tunggu nanti tiba-tiba datang konflik, berselisih faham menyebabkan bagi konflik, tak boleh nak handle. Itu jam baru nak doa macam ni, itu jam baru cari Allah. Sebab tu antara trigger untuk kita menuntut ilmu tu bila ada masalah. Bila ada masalah baru kita nak menuntut ilmu. Itulah sensor dia. Sebab tu di saat musibah, saya tulis, di saat musibah tidak mampu bermuhasabah, maka tunggulah di saat senang, dia akan jadi musnah, punah ranah. Tak musibah, dia tak nak muhasabah, tak apalah, dia nak lari pada musibah. Okey, tapi nanti Allah bagi dia senang balik, maka dia akan jatuh, dan waktu itulah dia akan punah ranah. Sebab tu kita jangan dah tergantuk baru nak cari. Tu dia. Tapi kalau dah tergantuk nak buat macam mana kan? Baguslah sedar juga. Ada kadang-kadang tak sedar juga tu. Ada sakit-sakit hati pun dia biarkan je. Sakit hati saya ustaz, jangan sebutlah benda ni. Dia marah kita lagi. Sakit hati saya, jangan sebut. Ya Banjai, betul, masa happy lupa semua. Allah Akbar. Sihat Banjai Allah, lama tak ketemu kita. Baik. Banjai ni orang kuat ni, insan yang lemah ni. Tu nama insan yang lemah, orang kuat, antara yang menjadi tanggungjawab buat Ustaz Zaidrus. Orang hebat, insya-Allah. Bila tengah suka, sebab tu hati-hati dengan perkataan ujian suka kan. Bila tengah suka, apa pun jadi. Tapi tengok time duka sekali. Yang suka tu boleh jadi duka balik. Senyum boleh dikatakan marah. Apa senyum-senyum, peli ke? Nampak? Itu dia. Jadi makna kata yang menyebabkan hati kita trigger. Trigger ni bila kita ada kesusahan. Ya, sebab tu guru saya kata, kalau tak nak kita dilupakan, dilalaikan, kena sentiasa bersusah-susah. Hidup ni jangan duk galik dengan kesenangan, sebab dunia bukan tempat bersenang lenang. Walaupun kita tengah senang ustaz, suami saya ni Allah romantik, dia setia kat saya je ustaz. Jangan duk galik dengan kesenangan tu, sebab tu dengan ilmu membuatkan kita kembali tersentak. Kalau macam tu silap je. Dia tidak boleh selesa dengan makhluk.
Kata kuncinya adalah tidak boleh selesa dengan makhluk. Itu dia. Tidak boleh, sebab kata Allah SWT surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Kalau kita selesa dan tenang dengan makhluk, makanya kita dah berada di ambang kerosakan. Selesa je. Selesa dengan suami, selesa dia dengan kemanjaan suami, dia selesa. Patutnya dia kena zahirkan ketaatan. Ini dah dapat ni suami yang penyayang ni, dapat suami yang taat ni. Aku tak boleh selesa ni. Aku kena lebih all out ni. Kena all out. Bila Allah bagi nikmat, kita kena all out. Kita kena lebih susah-susah. Tak boleh selesa dengan makhluk. Selesa dengan duit, tu jadi jatuh tergolek tu. Dia selesa dengan duit banyak. Dia selesa dengan makhluk, tidak selesa dengan ketiadaan dia. Ini pernah kita cerita tentang hakikat dunia dan seisinya. Dalam kitab Hakikat Kehidupan, cuba cari buku surat depan-depan tu, siapa yang ada tu, tentang cerita tentang Nabi Isa AS melawat satu perkampungan. Dia tengok ramai mayat orang kampung tu mati bergelimpangan. Maka kata Nabi Isa AS bagi tahu, ini kalau tak kerana bala Allah, mesti mereka tidak mati bergelimpangan ni. Maka bermunajatlah Nabi Isa AS kepada Allah. Ya Allah, aku nak tahu keadaan penduduk kampung ni, kenapa jadi begini. Maka Allah pun perkenankan. Bila kata perkenankan, maka waktu malam Nabi Isa AS serulah salah seorang pada penduduk kampung. Maka Allah hidupkan salah seorang daripada penduduk kampung tu. Maka Nabi Isa AS bertanya, kenapa jadi begini? Maka penduduk kampung tadi kata apa? Kami mencintai dunia, hubbud dunia, dan cinta pada ahli maksiat. Lalu Nabi Isa AS tanya, apa maksud cinta dunia? Cinta dunia ni, kata si mati tadi, yakni ketika dunia datang kepada kami, kami gembira. Ketika tiada, kami gelisah, kami menangis seperti budak-budak dengan anak, budak-budak dengan mak, katanya. Nampak? Jadi maknanya habis jahanam. Betul lah tu Puan Ois, jahanam habis, hancur lebur. Sebab tu bila kata selesa dengan makhluk, dia akan menjahanamkan diri. Betul tak tu? Dia selesa dengan makhluk, dia akan menjahanamkan. Dia tidak boleh selesa dengan makhluk, dan tidak boleh dia panggil tak selesa dengan ketiadaan. Bila tiada, kita tak selesa. Allah uji tak ada duit, resah kita. Tak ada duit ni, tak ada duit ni. Nampak tidak? Tak ada duit ni, tak ada duit ni. Habis. Itu maksud dia. Bila kata Allah uji, sebab hidup ni di antara ada dan tiada je. Ada dengan tiada, sebab sifat Allah je yang maha ada, sifat dunia itu tiada. Nampak tidak? Selesa dengan makhluk akan menjahanamkan diri. Tu Tuan Uwais kata tu. Dia style Tuan Uwais ni, dia tulis satu-satu sepatah-sepatah. Orang tak faham, tulis bagi habis. Tu. Okey. Jadi maknanya kalau kita lihat bagaimana kita nak meletakkan diri kita ini. Sebab tu inspirasi kena jelas. Jadi bila kata duduk dengan suka, tenggelam dengan derita, maka segala-galanya akan binasa. Hidup di antara ada dan tiada, itulah kehidupan. Ada, besok tak ada. Macam cik semua, kejap ada, kejap tak ada. Kejap sayang, kejap tidak. Kejap sihat, kejap sakit. Kejap ada duit, kejap tak ada duit. Tak ada yang kekal. Allah buat ada dan tiada ni kerana Allah nak bagi tahu yang ada itu hanya Allah. Dan dunia ni kullufan, semuanya binasa. Yang kekal itu hanya Allah Azza wa Jal. Apa sahaja di sisi Allah itu yang kekal. Jadi sebab itu kita kena sedar. Sebab tu perjalanan back to fitrah ni kembali membersihkan balik kefahaman kita. Cerita dunia datang gembira, seronok kita. Dapat duit je seronok, belum lagi buat apa-apa. Seronoknya dapat duit. Hati-hati. Bukan seronok sedekah. Ingatkan seronok bila sedekah. Nak seronok sedekah ni pun satu hal juga. Bukannya senang tuan-tuan. Gitu. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, seronok dengan keselesaan keadaan manusia itu. Seronok dengan makhluk. Hati-hati. Orang beriman, dia bukan seronok dengan makhluk. Orang beriman, dia seronok dengan amalan dengan makhluk. Amalan pada makhluk. Contoh, seorang isteri bukan seronok dengan suami itu sebenarnya.
Seorang isteri seronok ketika dia taat dengan suaminya. Itu sebenarnya. Kita bukan seronok dengan harta kita, tapi orang beriman seronok di saat dia mampu beramal dengan harta. Jadi yang dia buat sedih itu bukan kerana tiada harta, tapi tiada amal pada harta. Hati-hati di antara sipi-sipi dia. Perasaan dengan kebenaran ni sipi-sipi. Kalau tak dibincangkan dengan benar, kita anggap kesedihan itu benar. Padahal dia sedih sebab tak ada harta je. Bukan sebab tak ada amal. Kalau dia sedih sebab tak ada amal, saya bukan ustaz, saya sedih sebab saya tak dapat beramal bila tak ada duit. Maka beramallah dengan perkara yang tidak perlukan duit terlebih dahulu. Banyak amalan-amalan yang percuma tu. Sebut zikir percuma, solat percuma. Nampak? Solat dia tak awal waktu pun, tak menjaga waktu pun. Nampak tidak? Jaga solat, jaga solawat. Solawat boleh kira, dia ambil apa ni minimum. Dah kata 10 kali di sehari, 10 je lah. Nak lebih buat apa? Dia boleh tanya, nak lebih buat apa? Ya Allah. Nampak tak? Jadi sidang penuntut, sidang jemaah mata Allah SWT. Puan Hafizah Harun, nanti boleh rujuk balik dekat kuliah-kuliah saya yang sebelum ni, yang ada pembincangan tentang perkara itu. Istiqomah berhadapan dengan dunia. Baik, saya jawab dulu dah. Kita ni istiqomah, kalau kita, kenapa kita nak ada soalan kenapa saya tak boleh istiqomah ni? Macam mana ustaz nak istiqomah jangan selesa dengan dunia? Sebab kita bagi dunia itu selesa. Kita bagi makna selesa pada dunia tu. Kita kata dunia itulah sayang, dunia itulah kaya, dunia itulah dia bagi nama-nama pada dunia tu. Sedangkan dunia itu asalnya nama-nama dia nak dengar pun tak larat nak dengar. Nabi kata dunia itu bangkai. Allah kata dunia itu penipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi maknanya iktirafkan balik kepada tempat, takrifkan balik, jangan salah iktiraf dunia. Sekarang ni dari isu adalah kita iktiraf dunia itu. Contoh cantik. Cantik kita lihat pada dunia. Sedangkan dunia tu bukan memegang sifat cantik. Dunia tidak memegang sifat cantik. Cantik mutlak masih pada Allah. Tinggal lagi Allah mencantikkan dunia. Jadi kalau tiada ilmu, tiada di kefahaman, dia ingat yang cantik itu dunia. Lalu dia terbuailah dengan perhiasan dunia, permata-permata. Kalau orang perempuan terbuai dengan perhiasan-perhiasan dunia. Kalau orang lelaki terbuai dengan perempuan di dunia. Sebab duk kalik dengan cantik tadi. Sedangkan cantik bukan pada dunia. Cantik hanya diterjemahkan di dunia untuk Allah menguji siapa yang mengenal dia. Kalau mengenal Allah kita pada kecantikan itu milik Allah, maka kita akan kembalikan kecantikan itu pada Allah. Kita akan tanggalkan pakaian kecantikan itu pada dunia. Dunia kita nafikan. Tiada ada cantik pada dunia. Cantik hanya ada pada Allah. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Itu cara dia. Nampak? Tengok perempuan cantik. Lepas tu dia cantik ni pada Allah. Bila perempuan itu cantik tapi tidak ikut spek Allah, buka aurat, tak pakai tudung, maka tak jadi cantik, maka jadi haram. Maka cantik itu yang halal sebab cantik pada Allah. Walaupun Allah jadikan zahir ini nampak cantik, tapi dengan iman, apabila dia tak ikut perangai atau tidak ikut spek atau tuntutan Allah, maka yang cantik pada mata berubah jadi buruk kerana pakaiannya haram, kata-katanya haram, perangai dia haram. Nampak tidak? Nah, begitu. Maka istiqomahlah kita. Tengok dia perempuan cantik, kalau perangai macam haram, dia akan buruk pun. Dia akan buruk. Jadi tengoklah yang dah mana yang dah halal. Isteri-isteri kita. Lah ustaz, isteri saya ustaz perangai macam haram juga. Nah, isteri pun jadi buruk balik. Patut dah halal, tingkatkan perangai jadi baik. Ni tak juga, mentang-mentang dah halal, dia dah halal, dia tak buat, tak tahu je. Nampak? Jadi sifat letak pada tempatnya. Barulah istiqomah. InsyaAllah. Kita takkan minum racun, kita takkan minum klorok, melainkan kalau dia hilang kewarasan lah. Mana kalau hilang kewarasan baru kita minum kan. Klorok tu kalau dia hilang kewarasan, baru dia minum nak bunuh diri.
Maknanya sesiapa mencari dunia itu kerana dunia itu, dia hilang kewarasan. Dia ambil dunia, dia teguk minuman dunia, dia hilang kewarasan. Orang gila je yang mengejar dunia. Gila dunia lah dipanggil. Nampak? Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Ini lirik lagu ni Tuan Uwais. Di dalam jaga ku tercari-cari, di dalam tidur termimpi-mimpi. Dahsyat tu. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Clear kat situ. Baik, maka di sini kalau kita lihat bagaimana hidup kita ni berinspirasikan Allah. Ya, ini mesti kembali kepada pertama, jalan nubuah. Nak kembali kepada fitrah itu mesti melalui jalan nubuah. Nubuah akan membawa kepada Allah. Maka Nabi SAW sangat menginspirasikan kehidupan Nabi SAW itu dengan nama-nama Allah. Tu kata bincang Asmaul Husna tu. Itu perbincangan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu bukan perbincangan sebutan. Selalu saya ulang. Al-Quran juga bukan perbahasan sebutan, tapi ini adalah perbahasan iman, iman dan iman. Iman dan iman dan iman. Ingat, bila kata iman, kupasannya mesti tidak boleh bercampur aduk dengan kebenaran. Nak jadi baik bukan senang, tapi nak bagi tahunya, jadi jahat tu lebih susah sebenarnya. Bukan senang tu kerana kita masih tertipu dengan kebenaran. Itu saja. Dia atas sebab keadaan kita lah. Keadaan hati kita ni tuan. Puan Azizah Nayan. Contoh nak bawa kereta. Bukan senang nak bawa kereta ustaz. Pernah ada orang mungut lagi susah bawa kereta? Ada siapa-siapa mungut lagi susah bawa kereta yang dah biasa bawa kereta? Sebab dia dah biasa bawa dah. Jadi senang bagi dia. Ada orang mungut bukan senang nak bawa kereta. Bila dia dah senang, senang lah. Bukan ambil masa yang lama. Sama dengan hati. Dia jadi susah, dia tak nak bawa. Dia tak nak bawa, dia tak nak praktis, tak nak belajar. Susah lah. Sama dengan hati. Kita ingat kita dah bincang soal hati. Semuanya belum. Soal hati ni kena bincang betul-betul. Bukan cerita berlapik-lapik. Sebab tu minta maaf. Perbincangan hakikat kehidupan ni perbincangan yang pahit. Tapi itulah ubat yang mujarab. Sebab alang-alang duk belajar, bagilah hati itu selesai. Ini tak nak jadi fitnah pada agama. Kita tak mau balik kita ni fitnah pada agama. Kita dah perwatakan dah orang agama dah. Bersebar cantik, berkain ridak ni Tapi hati masih kotor. Nanti kalau berlaku ujian, tak terbawa ujian, nanti orang, inilah orang agama. Agak bersebarnya, agak berjubah tapi buat jahat. Allahu Akbar. Fitnah. Macam orang perempuan dah bertudung, bercantik, bertutup aurat, tudung labu. Bila dia tak belajar benar-benar bersihkan hati, di saat Allah uji dia nanti, kalau dia tak terbawa ujian tu, nanti fitnah pada agama. Nanti orang yang tak tutup aurat dengan betul, musuh-musuh Islam, dia akan cakap, macam inilah orang agama. Baik nama tudung labuh, baik nama je ni. Dia bukannya ni pun. Nampak? Fitnah. Jadi sebab tu alang-alang belajar sampailah hati kita ni lapang. Sebab tu kena cari perbahasan yang benar-benar menyentuh bab kehidupan hati ni. Tengok bagi macam mana perbincangan Syekh Qadir Jalani semalam. Dia sentuh bab kehidupan. Tepat. Kena. Ya, yang buruk nanti luaran akan dipersalahkan. Padahal agama itu bukannya semudah dihukum begitu. Tapi itulah apabila orang jahil menghukum suatu keadaan. Nampak? Jadi kenalah benar-benar hati tu perbahasan. Mencari, bukannya kata nak berbincang berlapik-lapik, cakap berlapik-lapik. Sebab iman ni dengan ujian. Jadi sebab tu perbincangan hakikat kehidupan ni ibarat sedang membuka balik tajuk-tajuk ujian yang kita tak suka. Kalau sekadar nak bagi pengetahuan agama, boleh copy paste lah, ambil cerita, ambil sampai, lepas tu kupas, lepas tu syarah, dah habis. Tu habis ya.
Biar tak tutup aurat sempurna, janji hati baik. Itulah Tuan Admin Najahiyah. Sebab berlaku begitu kerana ada segelintir, malah banyak yang mana bila perwatakannya itu nampak perwatakan agama, tetapi di saat ujian melanda huru-hara. Jadi ini menjadikan satu dalil kepada orang yang tidak mahir dalam agama untuk mengatakan, dah tak apa, tak jaga aurat sempurna pun tak apa, yang penting kita orang tak gaduh macam orang tu. Nak cakap apa? Ingat, nak cakap apa? Orang yang tak tutup aurat sempurna pun happy go lucky, walaupun kita boleh cakap itu istidras. Memanglah. Tapi yang kita ni, yang dah sempurna pemakaian agama kita luaran, kenapa masih ada perkara-perkara yang masih tak puas hati? Ini yang tak boleh. Di mana erti keislaman yang sebenar? Sebab tu bila tanya soalan-soalan begini, menyandar. Benar Puteri Ainul Jasmine, bersihkan hati terlebih dahulu, benar. Dan malah di semasa membersihkan hati, padanya kita beramal, dia kena serentaklah. Seiring dengan penghijraan diri, benar. Lepas tu kena berani untuk berhadapan dengan perbahasan hati. Ingat, ada yang inbox saya tu bagi tahu, Ustaz, ini dia tulis pasal hati, tapi saya dengar tu bukan pasal hati. Pasal hati ni dia akan cerita tentang apa? Kebenaran, al-haq. Dia tidak cerita lagi tentang makhluk dah. Dia menafikan makhluk. Ingat, cerita bab hati itu cerita bab penafian saja, menafikan makhluk. Sebab tu ada orang tak suka. Dia tak suka nak dengar sebab dia nakkan makhluk. Saya ni ada masalah suami, Ustaz, saya nakkan suami saya. Tiba-tiba cerita dengan Ustaz, kata suami tak penting, suami ni bukan bagi kasih sayang, suami ni bukanlah yang membawa kepada syurga. Jadi orang yang ada sakit nak benda, memang tak kenalah dengan kebenaran. Sedangkan kebenaran itu bukan kembali kepada benda, kebenaran kembali kepada pencipta. Sebab tu kadang-kadang pertemuan tu tak kena. Sebab tu kadang-kadang nak kempen, mari kita ajak orang dengar. Tak semudah itu. Ini pun Allah takdir, alhamdulillah. Panjang dalam perjalanan kebenaran ni bukan semudah itu. Kita bukan mencari pengikut. Saya mengajar bukan mencari pengikut. Bukan nak mencari pengikut supaya ramai, tak. Kita nak menyampaikan saja. Siapa yang Allah datangkan, itu tadah. Agak-agak tak tahan, dia akan tinggalkan. Yang nak dengar tadah, tak tahan, dia tinggalkan. Tu je lah. Kalau cari pengikut, tu boleh. Macam-macam nak buat bagi suka, silakan. Yang itu dia. Memang bab hati penafian makhluk, pegang tu. Bab hati penafian makhluk. Datang dengan keadaan sakit hati, kena bubuh lagi. Nak pula bila cerita kebenaran, dah tak tahan tu, dia salahkan diri. Aduh, sakit hati saya. Yang salahnya suami, kenapa saya pula yang dipersalahkan? Nampak tidak? Awak tengah ada masalah, duk cerita perangai suami, tuk jumpa jalan kebenaran, diri sendiri yang dipersalahkan. Siapa nak dengar? Itulah cerita kebenaran. Kalau cerita perasaan, dia nak menangkan diri dia, dan dia nak mencarikan jalan supaya nampak bahawa pasangan ni kena bagi dia. Saya ni isteri, Ustaz, suami ni patutnya nampaklah kita pun yelah, suami ni pun kena faham. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana. Ni isteri ada ni. Jadi isteri pun kembang, dia kata, nampak? Jadi macam mana nak selesai? Sebab tu dia kena bagi dua-dua sekali kena. Lelaki pun kena, perempuan pun kena. Tertunduk, tertiarap, habis. Itu dia. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Nak Ustaz nasihat marah suami itu, dah kena. Memang kenanya laki-laki dalam ni ramai dia ada. Sebab tu sekarang ni bila kata cerita tertunduk dengan isteri tu, kenalah tu. Nampak? Benar. Bila kata jalan kebenaran, dia berbalik tentang hati ni. Cerita dia tentang Allah, penafian makhluk, penafian pada makhluk. Itu yang tak tahan tu. Tapi kalau siapa yang sudah istiqamah, Allah benarkan dia untuk duduk dalam kebenaran, maka
maka Allah akan tunjukkan kemanisannya. Puji-puji makhluk untuk reward macam mana tu Ustaz? Puji ni ni yang payah nak jawab ni Puan Aida. Sebenarnya puji pada makhluk ini setelah hati kita tiada lagi terkesan dengan pujian. Tapi macam mana kita nak tahu tak terkesan dengan pujian? Jangan puji dulu. Kalau tak dipuji dan dia masih lagi okey, kalau tak dipuji masih lagi dia buat dengan jujur, maka benarlah dia itu. Tapi belum apa-apa nak kena puji, kita bimbang dia buat sebab pujian. Malah kalau melanji tentang hakikat dan tasawuf, pujian hanya pada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak? Pening tu sebab nak memahami hakikat itu. Sebab terikat kadang-kadang dengan kebendaan. Kebendaan kata begini, hakikat kata begini. Contoh tadi, kebenaran itu perasaan kata suruh puji. Betul? Kalau ikut ceritakan, Nabi pun puji. Nabi puji Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ya Humaira. Nampak? Ya Humaira panggil si pipi merah. Puji dah tu. Nabi memang suka puji. Tapi puji Nabi itu bukan puji yang sampai kita lalai. Masalahnya sekarang, pujian tu merosakkan kita. Kalau buka kitab-kitab ulama tentang tasawuf semua, pujianlah paling membahayakan diri. Sebab itu hati-hati. Sebab tu bukan mencari pujian, bukan mencari pengikut. Hati-hati. Itu pun kadang yang ucap terima kasih pun saya cukup bimbang. Terima kasih tu saya cukup bimbang tu. Mudah-mudahan semua itu kembali kepada Allah SWT. Itu bukan diri saya. Kita tak nak orang nampak kita. No, nampakkan Allah dan Rasul. Tu je cukup. Nampakkan Allah dan Rasul. Habis. Habis kat situ. Jadi hati-hati. Puji-puji ni untuk apa? Untuk ambil hati ke ambil perasaan? Sebenarnya puji ni nak ambil perasaan, bukan ambil hati. Ambil hati ni dengan kebenaran. Biar hati dia benar-benar kuat dengan keimanan. Dia sama ada puji atau tidak, dia tidak ada isu. Saya ni tak ada puji buat apa bang. Sebenarnya puji tu kan milik Allah. Dan saya buat kerja saya je. Nampak? Puji-pujian itu hadir dalam bentuk yang indah. Benar Tuan Admin Najahiyah. Sebenarnya pujian itu datang dengan keindahan amalan. Amalan itu sendiri akan menghiasi dirinya. Masya Allah ma'ami. Itu yang terbaik. Biarlah kita sebenarnya dipuji oleh Allah. Allah puji apa? Allah puji innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang yang membuat kebaikan. Nampak? Allah puji orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah suka. Jadi sebenarnya dah dapat dah pujian. Cuma kita nakkan konon-konon nak inspirasi, nak semangat. Biarlah kena puji Ustaz. Pujilah sikit. Nampak? Jadi inilah keadaannya. Jadi sidang penonton sedang sembah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Benar Puan Aida. Itulah keadaan saya. Allahu Akbar. Bertentang. Ilmu kita bukan nak menyalahkan dia, tapi bertentang. Stres sebab tak dipuji. Kalau macam tu lah, bagaimana dengan Sumayyah yang tak dipuji tu stres juga? Okey je? Jangan kata stres sebab tak dipuji. Hati-hati. Tak payah puji. Tapi caranya apa? Cara nak ubah puji tu jadi apa? Bersyukur. Ni tukar. Kadang-kadang itulah kalau kita tak bawa balik kepada perbincangan kebenaran, kita akan tak tahu nak guna macam mana. Segala puji tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Masuk puji tu adalah bersyukur. Jadi bersyukurlah dengan isteri yang ada. Jangan cari salah dia. Jangan condemn dia. Wahai lelaki, kalau nak tambah lagi pun pastikan isteri kamu itu isteri yang hebat. Jangan nak tambah dia condemn. Isteri pula kalau kata suami nak tambah lagi, percayalah bahawa ada tu orang hebat. Itu cara dia. Itu tahu dia bersyukur. Bersyukur ni adalah berterima kasih dengan Allah Ta'ala. Berterima kasih. Bersyukurlah dengan isteri. Bersyukurlah dengan suami. Suami dah ada tu kira okey dah tu. Nampak? Fitnah dah hilang dah.
Dengan adanya suami tu, fitnah hilang dah sebenarnya. Hati-hati. Kadang bila tak ada suami ni, faham-faham lah dunia sekarang kan. Bila single mingle je, habislah ujian datang, satu-satu datang. Orang perempuan, sebab tu bersyukurlah dengan nikmat suami. Macam mana nak syukur dengan suami? Nak puji suami ke? Jangan puji, buat baiklah. Yang isteri, jangan pada sebutan buat baik pada isteri. Layan dia elok-elok. Ajar dia pada agama. Itu tanda sepatutnya. Hargai dan syukuri. Itu sebenarnya bukan puji-puji main kata-kata je, pick up line. Ingat, bukan yang diambil tu dengan kata-kata, tapi dengan perbuatannya. Tanggungjawab. Nak jadi, kalau betul bertanggungjawab dengan isteri tu. Apa tanggungjawab dia? Cakap dekat isteri, pandang dia, cakap, abang nak kamu ni bukan hanya di dunia, tapi di syurga sekali. Abang juga bimbang kamu, kalau abang masuk, kamu tak masuk. Contoh. Ataupun abang bimbang, abang tak masuk, kamu masuk. Bimbangkan nasib isteri di sana. Itu sebenarnya kalau puji. Ni puji melambung-lambung dekat dunia, lala sekali tak jumpa kat syurga. Buat apa? Jangan duk fikir puji-puji. Salah tu sebenarnya. Tapi tak apalah. Saya tak boleh buat secara terbuka benda ni. Kalau perbincangan ni boleh lah. Mana yang dengar, kena dengar daripada awal. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik. Jadi, kesimpulan kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah ni. Jadi ini saya buat balik kupasan bagaimana kita nak memahami balik tentang inspirasi kehidupan ni. Sebab tu bila kata kehidupan ni, tuan-tuan dan penonton sedang mata Allah SWT, dia antara susah dan senang. Kehidupan ni antara suka dan duka. Kehidupan ni antara ada dan tiada. Kehidupan di antara itu je. Jadi bagaimana kita menyingkapinya itu menentukan keadaan kita. Jadi kalau kita singkapinya dengan Allah, maka kita sudah mengambil inspirasi yang benar. Itulah dengan nama-nama Allah. Itulah dengan nama-nama Allah. Jangan hanya disebut saja nama-nama Allah, tapi perangai masih tak berubah. Itu bukan menyebut nama Allah. Itu menyebut untuk dimuliakan. Macam contoh saya selalu ulang tentang anak murid Abu Yazid Al-Bustami. Nampak? Abu Yazid Al-Bustami. Anak muridnya dah ramai anak murid. Sebut nama Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tapi kata Abu Yazid Al-Bustami, syirikkan Allah. Terkejut anak murid. Kenapa? Kerana kamu sebut hendak dimuliakan, bukan nak memuliakan. Nampak? Jadi senang penonton, senang mata Allah SWT. Jadi begitu. Ingat, hidup di antara suka dan duka. Hidup di antara puji dan keji. Hidup di antara susah dan senang. Di antara itu je. Jadi kita nak duduk kat mana? Nak duduk kat puji pun tak boleh. Sanggup nak duduk kena keji pun tak boleh. Hidup nak senang je, tak boleh. Nak susah tak juga. Hidup nak ada je, tidak. Tiada je, nanti ada. Jadi di mana kedudukan kita? Itulah dipanggil wasata, di pertengahan. Apa itu? Duduklah pada kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Benar Nabi berpesan 5 perkara sebelum 5. Susah, senang sebelum susah, hidup sebelum mati, kaya sebelum miskin, tua, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit. Itulah olahan daripada 5 sebelum 5 itu tadi. Jangan kita nak duduk pada kesenangan, kerana kesenangan akan melalaikan. Janganlah kita nak duduk pada kesusahan, kerana kesusahan akan memeritkan. Dua-dua keadaan ini memang akan ada kesan dia. Susah itu akan menyusahkan sebenarnya. Senang itu akan melalaikan. Tapi di saat kita duduk pada kebenaran, yakni mencari balik titik-titik mula kembali kehidupan dengan inspirasi kehidupan dengan Allah, maka kita tetap duduk pada ketenangan. Jadi di saat susah tidak menyusahkan, di saat senang tidak melalaikan, di saat ada tidak melupakan, di saat tiada tidak meresahkan dia. Nampak? Ada dia tak melupakan. Allah bagi seluruh benda ada kat dalam alam jagat raya ni. Tapi ketika tengok yang ada, hati-hati. Dia jaga apa yang dilihat, tak nak lupa apa yang diingat. Malah dia melihat apa yang ada,
mengingatkan dia kepada pencipta. Adanya alam kerana adanya Allah. Kan selesai. Adanya suami kerana Allah adakan suami. Adanya anak kerana Allah adakan anak. Adanya duit kerana Allah adakan duit. Adanya semua kerana Allah adakan. Jadi dia tak duduk pada ada. Dan dia tidak duduk pada tiada juga. Dia duduk pada Allah yang mengadakan. Nah, itu keadaan dia. Jadi singkapi kehidupan ini dengan pandangan mata hati yang berbincang soal kebenaran. Bukan hati yang dimanipulasikan, berbincang soal perasaan. Sebab tu dipanggil hati dan perasaan. Jadi cerita bab perasaan tadilah, nak puji-puji, itu perasaan semua tu. Kalau boleh kita kena, ialah give and take. Dia terus cerita dia, masalah tak selesai lagi, terus kona. Dia tak selesai masalah. Tak tahan. Sebab kebenaran itu memang menyakitkan, tetapi dia akan menyihatkan. Kebenaran itu memang menyakitkan, tetapi dia akan menyihatkan. Nampak? Perasaan itu menyenangkan, tetapi akhirnya dia akan mengecewakan. Perasaan itu pada mulanya menyenangkan, tetapi hujung-hujungnya mengecewakan. Buktinya kita boleh tengok pada alam perkahwinan. Kalau kahwin hanya ikut perasaan, suka saja, nak suka-suka saja, akhirnya berdukalah dia. Tapi kalau kahwin itu kerana kebenaran, pahit nak ditelan, tapi sihat ujungnya, itu lebih baik. Sidang penonton, sidang jemaah mentah Allah SWT. Jelas? Khair. Jadi kesimpulan, tadi saya nak cerita tentang guru tadi. Saya melihat bagaimana perjalanannya seorang guru ini, yang benar-benar duduk pada jalan kebenaran. Bila kita mendampingi guru tersebut, kita akan nampak apa itu kehidupan. Itu masuk guru. Kita tak nampak dia. Payah ni nak jumpa guru-guru macam ni. Antaranya saya sebutlah guru-guru saya tu. Yang masih ada lagi, yang baru ni saya jumpa, ada Datuk Salahuddin Omar Al-Qari. Dia seorang yang sangat tawaduk dalam kehidupan dia. Tawaduknya itu, kita boleh rasa kasih sayang tu. Kita mendampingi dia, dia menzahirkan kasih sayang tu dengan riak wajahnya, dengan perwatakannya, dengan kata-katanya, dengan kehidupannya itu, menggambarkan dia ini seorang kasih sayang. Dia bukannya meraih. Kita tahu hati ni boleh menilai sebenarnya. Sebab tu tawaduknya, subhanallah, dia boleh duduk dalam keadaan biasa, dia boleh menghormati orang yang lebih muda daripada dia. Nampak? Tu Datuk Salahuddin Omar Al-Qari, antara pemegang 14 riwayat Al-Quran, di antara first batch 8 orang yang pertama pergi ke Mesir, yang membuka pintu Al-Azhar tu, ada 8 orang. Itu termasuk sekali dengan almarhum Tuan Guru Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz. Ni orang-orang yang tidak terikat dengan kehidupan dunia. Guru-guru ni, ni satu lagi kesimpulan saya melihat. Mereka tidak terikat dengan kehidupan dunia. Dunia macam mana? Kan kalau ada guru dia kan ada kedudukan. Dia perlukan ada protokol dia, ada kekaguman dia. Dia tak, dia akan buat macam manusia biasa. Dan kita tahu dia ilmu banyak. Ini dia. Dia guru, dia tak duduk pada kedudukan. Dia duduk pada jalan kebenaran. Dan dia tidak meletakkan protokol itu menjadi satu perkara yang diimpikan. Dia tak. Walaupun dia bekerja di tempat yang berprotokol, seperti mufti. Kan? Ini yang saya jumpa. Maka kalau kita lihat perjalanan hidup mereka ini, kita boleh belajar. Itu dipanggil belajar bilhal. Sebab tu bila jumpa guru, minta doa, minta nasihat. Dua. Mungkin kalau kita tak sempat tadah kitab dengan dia, dia pun kadang tak sempat lagi masa kat kita. Sebab pun dia pun ada urusan-urusan dia. Tapi cukuplah dia ingat kita. Dan dia doakan kita. Jangan duduk pada kedudukan. Puan Aida, guru yang tawaduk ini, dia tidak duduk pada kedudukan guru dia. Itulah Nabi SAW. Nabi tidak duduk pada kedudukan, keistimewaan dia. Nabi kan banyak istimewa. Mujizat lagi. Nabi menjadi penghulu lagi. Nabi tak duduk. Nabi tak guna kesempatan. Kita kan kalau pantang di pengikut pengaruh sikit, ada kedudukan sikit, mula kita nak terkesan dengan kedudukan tu. Tapi guru-guru ini dia tidak. Dia tidak begitu. Jadi itulah dia. Sebab dia cahaya kan. Cahaya ni dia tidak ada pada tempat yang tetap. Maka cahaya ni meliputi semua.
Tempat yang gelap pun dia boleh masuk. Ni guru. Orang yang tak tahu, tak faham pun dia boleh memasukinya. Tu guru. Tempat yang gelap, tempat yang ini kan cahaya dia boleh masuk semua, dia meliputi semua. Itulah sifat guru. Dia tak ada cahaya ni eksklusif untuk satu tempat, dia tak. Dia nak datang dengan dia kena eksklusif, dia tak ada. Siapa-siapa boleh datang pada dia. Dia pun guru. Dan dia tidak membuat kita gap jauh. Siapa-siapa boleh. Semua boleh datang kat dia. Masya Allah. Itu guru. Tapi susahlah nak jumpa guru yang macam ni, susah. Dia permata yang tersembunyi yang perlu dicari. Permata yang tersembunyi yang dia hebat tapi tidak duduk pada kedudukan. Kau senang nak jumpa orang macam tu. Jadi berdoalah moga Allah jumpakan, insya-Allah khair. Di setakat ni memang Allah jumpakan lah. Ni contoh macam yalah, kalau tengok guru saya seorang ni nama Guru Niza. Kalau jumpa dia, orang tengok dia macam siapa dia ni? Macam tu. Dia tak ada satu protokol pada diri dia tu menyebabkan orang yang tak kenal tak kenal. Macam tu lah. Dia tidak keluar dengan keadaan yang kedudukan yang dikenali. Dia gitu. Dia tidak. Dia perkataan itu sukar untuk digambarkan lah. Tapi nak bagi tahunya, siapa-siapa yang duduk dengannya, maka hidupnya akan terinspirasi dengan kebenaran. Berubah dia. Itu sebenar. Bukan jadi nak jadi pengikut dia. Dan guru ni juga dia tak cari pengikut. Susah. Dia bukan senang-senang nak ada pengikut. Tapi orang ikut ilmu dia. Yang paling penting orang ikut ilmu dia, bukan ikut dia. Itulah sebenarnya guru-guru atau ulama warasatul anbiya, yang mana dia membawa ilmu je, bukan ikut dia. Sebab mungkin diri dia pun ada silap dia. Lalu diingatkan, jangan ikut dia, tapi ikut apa yang disampaikan saja. Maka sebenarnya yang dipentingkan itu adalah ilmu yang disampaikan. Maka disuruh amalkan. Amalkan. Dia nak ilmu itu disampaikan dan diamalkan. Bukan kita kena sentiasa 24 jam dengan dia, berkepit dengan dia, kuli dengan dia. Tak semestinya. Itulah kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Bagus selalu berada dengan orang yang alim, guru-guru, tapi lebih bagus kalau kita mengamalkan ilmunya. Itu lebih baik. InsyaAllah. Jadi saya rasa cukup setakat itu pada pagi yang penuh barakah ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati. Ya benar, arwah guru itu sifat dia tersembunyi. Jadi carilah guru-guru yang tersembunyi itu. Ataupun guru-guru yang dizahirkan, bukan yang menzohirkan diri, tapi terzohirnya kerana ilmunya. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang meluangkan masa bersama saya pada pagi yang penuh barakah ni. Baik, tadi Tuan Najah, Surah Najah kata kongsi lirik. Malam nantilah Tuan Ilmin, malam nanti kita sambung tentang kupasan lirik. Sambil kita cerita tentang Syekh Qadir Jalani, kita kupas lirik, kita bedah lirik malam ni tentang kekasih Allah, insya-Allah. Baik, bertemu lagi kita pada malam ni. Bertemu lagi kita pada malam ni, insya-Allah. Benar-benar rasa senang dengan guru-guru yang musyrik. Betul Puan Mahabbah, macam antara guru Ustaz Rasoha kan, dia very humble person, masya-Allah. Kita tengok dia, hebat. Subhanallah, tak tahu nak cakap macam mana. Baik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada yang mengucapkan itu. Terima kasih. Hanya Allah saja yang membalasnya. Allah saja yang merahmati dan meredai anda semua yang menonton pada pagi yang penuh barakah, insya-Allah khair. Baik. Jadi cukup setakat itu saja. Terima kasih. Terima kasih lagi sekali. Terima kasih. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dialah pemilik segala ilmu yang ada, insya-Allah. Dan selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita berazam, yang menonton pada pagi ini berazamlah memandangkan sempurna hari guru ni, berazam untuk sentiasa berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan selawat. Kerana itulah guru utama kita. Nabi SAW, guru utama.
Jadi perbanyakkan selawat sebanyak-banyaknya. Buatlah, mampu lagi banyak lagi bagus. Teruskan. Buat dia. Boleh kata 500 saya, buat 500. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu selawat yang standard. Kalau selawat yang komplit, tu selawat Ibrahimiyah, tu selawat tahiyat akhir tu kan. Tapi kalau selawat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun dah memadai. Itu pun dah okey. Itu ada hadis tu. Daripada Datuk Samsuri ada sampaikan hadisnya, insya-Allah. Jadi azam untuk perbanyakkan selawat kata baginda Nabi SAW. Banyak-banyakkan selawat lah. Banyak-banyakkan selawat. Jangan berhenti. Ada masa je selawat, ada masa je selawat. Selawat je ada masa. Selawat je adakan masa. Bukan ada masa je selawat. Ni setiap masa nak selawat, adakan masa untuk selawat. Jadi insya-Allah. Itu saja. Dan Allah berkati kita semua. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.